Saudara-saudara, alhamdulillah kita sudah masuk ke detik-detik akhir bulan Ramadan. Tak terasa kita sudah menuju ke puncak Ramadan. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya suka mengulang kaji tentang 10 terakhir bulan Ramadan. 10 terakhir Ramadan sangat penting pada pandangan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sangat bergiat, aktif, bertungkus lumus apabila sudah datang atau sudah munculnya 10 terakhir bulan Ramadan. Mereka mempunyai semangat yang amat tinggi untuk mengerjakan segala bentuk taat, segala bentuk ibadah, qiyamul lail, zikir, baca Quran dan lain-lain. Sebab apa? Sebab bila kita bagi bulan Ramadan tu menjadi 3, 1/3 sudah berlalu. 1/3-nya pun sudah berlalu juga. Itulah yang dikatakan as-sulusani zahab. 2/3 sudah pergi. Kemudian tinggallah lagi 1/3, as-sulus was-sulusu zahab. Yang 1/3 tu adalah emas, seronok dengannya. Zahab dengan zahab. Zahab yang satu telah hilang, telah pergi. Zahab yang satu lagi adalah emas. Ini kalau dalam balaghah namanya jinas tam, jinas yang betul-betul sempurna. Kalimat yang sama, serupa, tapi maksud yang berlainan. Jadi oleh sebab itu, jom kita jejaki mereka, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka buat apa pada masa-masa keemasan ini? Kata Aisyah radhiyallahu anha, hadis ni ada pada Sahihain dan ada pada riwayat-riwayat imam yang lain. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda mi'zarahu wa ahya al-laila wa ayqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apabila masuk 10, maknanya 10 yang akhir, dia ikat kain, wa ahyal lail, dan dia hidupkan malam hari. Dia tidak matikan dengan tidur, dia tidak matikan dengan perkara-perkara yang sia-sia. Dia hidupkan malam dengan cara beribadah. Wa ayqadha ahlahu, dan dia bangunkan, kejutkan keluarganya. Jadi daripada hadis ini didapati bahawa Nabi SAW dan begitu juga para sahabat melakukan beberapa perkara. Yang pertama, menghidupkan malam, ahyal lail. Malam tu tidak dimatikan dengan tidur, dengan membuta, kata orang. Ahyal lail, dengan berjaga sepanjang malam. Atau setengah ulama ada juga mensyarahkan sebahagian besar malam tu. Tidak pun sepanjang malam tu dia berjaga, tapi sebahagian besar. Dengan solat, dengan zikir dan lain-lain. Ini sangat berbeza dengan kita kan. Bila malam-malam terakhir ni makin lelap, makin lena. Jadi terbalik. Mudah-mudahan kita dapat panduan dengan mengikut jejak langkah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat ini. Kata Aisyah radhiyallahu anha juga dalam hadis yang lain, aku tidak tahu, maknanya aku tak pernah tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Quran dan qiyamul lail sepanjang malam dan puasa sebulan penuh selain daripada bulan Ramadan. Maknanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi yang 10 yang terakhir tu, memang pecut habis, untuk apa?
untuk beribadat. Maksudnya Qiyamul Lail pada bulan dan malam-malam mulia ini adalah satu amalan agung yang mesti diberi perhatian penuh agar kita mendapat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam malam-malam terakhir ni adalah malam-malam keemasan, maka hidupkan dia dengan Qiyamul Lail, dengan tahajud, dengan zikir, baca Quran dan sebagainya, bukan dengan tidur, dengan nonton televisyen dan sebagainya, perkara-perkara yang sia-sia. Kemudian daripada hadis tadi juga, Nabi SAW turut serta mengejutkan isterinya dan keluarganya dengan bersama-sama membuat Qiyamul Lail, bukan bersendirian dan membiarkan keluarganya tidur lena. Jadi nak masuk surga, kita nak mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita ramai-ramai dengan anak-anak kita, dengan isteri-isteri kita untuk Qiyamul Lail, untuk baca Quran malam-malam. Hidupkan malam bersama-sama, beramai-ramai. Kemudian Nabi SAW mengikat kain sarungnya. Baginda SAW mengasingkan diri daripada isteri-isterinya. Jadi mengikat kain sarung ni ada dua terjemahan, ada dua syarah. Yang pertama yang macam ni lah, Baginda SAW mengasingkan diri daripada isterinya. Diikat kainnya maknanya dia tidak mengadakan hubungan suami isteri pada malam-malam terakhir. Dia fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyibukkan diri dengan ibadah. Itu makna yang pertama, mengasingkan diri. Diikat kain betul-betul, dia tak boleh ganggu, supaya fokus pada ibadat. Ada makna kedua lagi, mengikat kain tu maknanya bersungguh-sungguh. Tidak main-main ikat kain macam kita lah kan, menyingsing dengan baju kan. Maknanya nak bersungguh-sungguh, supaya bila mengasingkan diri daripada isteri-isteri ini, supaya bersih daripada tuntutan syahwat untuk sampai ke makam ketinggian jiwa. Jadi yang benda-benda yang syahwat ni, syahwat faraj, syahwat perut, makan, minum, terhindar untuk terus menuju kepada makam yang ali, makam yang tinggi. Dan untuk menuju tangga qabul, tangga penerimaan ibadah, penerimaan doa daripada Allah Subhanahu wa taala, dan berada di kalangan malaikat. Naik ketinggian, menyamai malaikat-malaikat, bahkan lebih, sebab taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hindarkan perkara-perkara yang syahwat ni, yang dia adalah bangsa ardiyah, bangsa rendahan. Kita pergi kepada ketinggian. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW sentiasa beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan, sehinggalah baginda Nabi SAW wafat. Ini pun satu hal, kadang-kadang sunnah iktikaf ini terabai oleh masyarakat kita, khususnya masyarakat Melayu lah. Bila sebut aja iktikaf ni, maka adalah seorang dua jadi masjid yang iktikaf. Orang lain tak akan ada iktikaf. Sebab apa? Sebab dia seakan-akan tak begitu penting. Padahal Nabi SAW tengok, tak pernah baginda tidak iktikaf. Kata Imam Al-Zuhri, dia kata ajaib, aneh orang-orang Islam ni meninggalkan iktikaf, padahal Nabi SAW tidak pernah meninggalkannya sejak baginda pindah berhijrah ke Madinah sampailah Nabi SAW wafat. Bahkan waktu wafatnya itu Nabi SAW sedang beriktikaf.
Rujukannya Ruhus Siyam wa Ma'anihi, muka surat 94. Di dalam iktikaf tu, fokus pada iktikaf tu, salah satunya adalah mencari Lailatul Qadar. Jadi bila penuh dengan ibadat, dengan ketaatan, dengan membaca Quran, maka sudah tentulah Lailatul Qadar itu akan didapati. Fokus dan berkhalwat untuk munajat kepada Tuhan. Jadi kalau kita di rumah, kita tak fokus, apalagi rumah kita yang sekarang ni dengan televisyen, dengan macam-macam ni, ya, dengan anak-anak ramai-ramai di rumah, jadi terganggu. Maka dengan adanya iktikaf ni, kita terasing daripada keluarga, terasing daripada TV, dari video dan sebagainya, ya, berkhalwat, bersunyi-sunyi, ya, enjoy dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan munajat kita, dengan doa kita, dengan zikir yang sebelumnya terhalang daripada dengan manusia ni, ya. Kita banyak berbual, banyak bercakap, banyak bercanda dan sebagainya. Jadi bila di masjid, maka benda-benda seperti itu berkuranglah. Cuma janganlah kita ni iktikaf di masjid, maka di masjid tu pula tidur saja, serupa je tak tidur di rumah. Jadi maknanya bila kita ke masjid tu, khaskan, ya, fokuskan untuk doa, baca Quran dan sebagainya, bukan untuk tidur. Atau di masjid jumpa pula member, bercakap pula dengan member di masjid, tak jadi juga, ya. Jadi sesuai dengan makna puasa itu sendiri. Puasa adalah menjaga jiwa daripada tuntutan syahwat. Jadi bila itulah makna puasa, mengajar hati kita supaya terhindar daripada tuntutan syahwat ni, ya, maka bila kita iktikaf, benda-benda tu dapatlah kita hindarkan, ya. Syahwat, banyak makan, banyak minum, nikah, ya, bersama orang rumah, ya. Maka dengan iktikaf terkawallah daripada banyak bergaul, banyak bercakap tadi, tidur dan lain-lain. Semuanya itu memisahkan ruh daripada berkhalwat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita buat benda-benda itu, maka jiwa kita akan terganggu. Dia nak berkhalwat, dia nak enjoy kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, jom Ihyaul Lail, khasnya malam-malam terakhir. Cuma perlu dimaklumkan bahawa iktikaf ni tidak sahaja fokus mesti duduk di masjid satu malam atau satu hari suntuk, tidak, ya, dia boleh aja sesuai dengan kemampuan kita lah, sesuai dengan situasi dan kondisi kita. Boleh kita tinggalkan masjid, keluar, umpamanya nak kerja atau belanja dan sebagainya, balik kejap ke rumah, kemudian masuk lagi masjid, doa, niat lagi iktikaf. Itu perlu dipahamkan juga, ya, kecuali iktikaf wajib, ya, iktikaf nazar umpamanya, maka itu tak bolehlah keluar-keluar. Tapi kalau iktikaf yang sunat ni, sedaya mampu kita lah, sebanyak mana yang kita boleh beriktikaf di masjid. Kalau nak keluar, ada keperluan-keperluan yang tak boleh kita elakkan, maka keluarlah kita. Kemudian bila masuk masjid, iktikaf balik, duduk balik. Yang penting jangan tinggal secara keseluruhan, ya, sehingga iktikaf ni menjadi perkara yang asing. Itu saja yang kita perlu ingat. Jom kita Ihyaul Lail, hidupkan malam-malam akhir Ramadan ni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.